Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ustazah Hidayah. Alhamdulillah, sekarang mari kita baca doa belajar. Tanda tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Upin pergi dulu ya. Tunggu aku. Mendalami kita memahami akan maksud ayat-ayat Al-Quran. Mari kita belajar bersama. Betul. Bak kata Upin Ipin, jom kita belajar bersama. Baiklah, jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, semua anak murid Ustazah yang bersemangat sekalian. Jom tepuk tangan dulu kuat-kuat, boleh tak? Boleh, Alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan belajar bidang Al-Quran tajwid. Pada minggu ini, kita akan pelajari dua tajuk, iaitu yang pertama, bacaan huruf Fawatihus Suwari. Apa dia? Fawatihus Suwari. Okey, ikut Ustazah. Huruf Fawatihus Suwari. Okey, dan yang kedua ialah tanda waqaf. Okey, tanda waqaf ni apa? Waqaf ni ialah tanda berhenti. Dalam Al-Quran ada tanda-tanda yang membolehkan kita untuk berhenti. Okey, kita teruskan kepada pelajaran kita pada hari ini. Sekarang jom tengok pada surah ni. Ini surah apa? Ini kalau dalam Al-Quran ialah surah yang kedua selepas surah Al-Fatihah, iaitu surah Al-Baqarah. Dan kalau kamu tengok pada ayat yang pertama, ada 3 huruf je. Ayat yang pertama ada 3 huruf je. Macam mana nak baca huruf ni? Macam mana? Okey, kita akan pelajari cara bacaan huruf ni dalam slide yang seterusnya. Masih bersemangat lagi tak tu? Teruskan mesti bersemangat. Kalau nak berjaya, mesti kena selalu bersemangat. Okey? Okey, sekarang kita akan melakukan bacaan huruf Fawatihus Suwari. Okey, bacaan huruf Fawatihus Suwari. Okey, ada dalam gambar ni, nampak tak bunga-bunga ni? Cantik tak? Mesti cantik kan? Okey, sekarang nampak tak di tepi tu ada warna hijau dan warna merah. Okey, yang warna hijau tu perlu dibaca 2 harakat. Okey, jadi kamu tengok balik pada gambar bunga tu. Huruf yang warna hijau perlu dibaca dengan kadar 2 harakat. Okey, dan warna merah yang kat bawah tu, okey, huruf yang warna merah perlu dibaca dengan 6 harakat. Okey, boleh? Apa maksud harakat? Harakat maksudnya gerakan jari. Okey. Setiap satu harakat tu kamu gerakkan satu jari. Okey, kalau 2 harakat maksudnya kita kena angkat 2 jari kita, 2 gerakan jari kita secara perlahan. Begitu juga kalau 6 harakat. Kalau 6 harakat kena gerakkan sehingga jari yang ke-6. Okey, sekarang nampak tak anak panah? Okey, kita akan pergi kepada bunga yang pertama. Okey, tadi Ustazah dah terangkan kalau warna hijau, huruf yang warna hijau baca dia 2 harakat. Dan huruf yang warna merah baca dia 6 harakat. Okey, kalau ni ha ni kena baca berapa harakat? Pandai 2. Mim ni 6. Okey, boleh baca tak? Okey, ikut Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Okey, boleh tak? Cuba cuba baca sendiri. Okey, kita tengok pula bunga yang kedua. Okey, bunga yang kedua ni ada tak huruf warna merah? Tak ada kan? Dua-dua warna
hijau. Okey. Jadi dua-dua baca dua harakat. Sebut nama huruf. Okey, huruf yang pertama ta dan huruf yang kedua huruf ha. Okey, baca Taha. Okey, boleh? InsyaAllah boleh. Okey, tengok bunga yang ketiga. Ada dua huruf juga. Yang pertama ta, yang kedua huruf sin. Jadi ta ni warna hijau. Jadi dua harakat. Sin ni warna merah. Jadi berapa harakat? 6. Okey. Ta, sin. Okey, boleh? Okey, Ustazah ajar sampai yang 3 tu je. Yang 4 ni lagi, kalau satu huruf ni macam mana? Yang satu huruf je, macam huruf Qaf ni, macam mana? Okey? Lagi satu cara nak kenal yang baca 6 atau 2 harakat. Yang 6 harakat dia ada tanda ni, panjang ni, nampak? Tanda macam ni, panjang. Tanda mat nama dia. Okey? Kalau satu huruf ni, sebut je nama huruf ni. Okey, contoh huruf Qaf ni baca Qaf. Okey, Sad pula. Sad. Nun pula. Nun. Kalau Yasin ada dua harakat. Satu, dua. Yang ni 6. Okey. Yasin. Okey, boleh baca sendiri tak? InsyaAllah boleh. Okey? Okey, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak tentukan kadar harakat bagi setiap huruf Fawatihus Suwari. Okey? Kalau kat sini kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama ada 3 huruf. Huruf yang pertama huruf alif, yang kedua huruf lam dan yang ketiga huruf mim. Okey? Untuk yang ni Ustazah belum terangkan lagi. Untuk alif, okey. Untuk huruf alif, ia tiada kadar harakat. Okey? Mana-mana pun huruf alif tiada kadar harakat. Okey, kita sebut alif. Alif. Okey? Okey, kalau huruf yang ada tanda mat ni, tanda panjang ni, kalau kamu lihat dalam contoh yang pertama, ada tanda panjang ni, ia automatik jadi 6 harakat. Okey? Dan begitu juga dengan huruf mim. Ini ada tanda mat ni. Jadi kena baca 6 harakat juga. Okey, kalau kamu tengok kat bawah dia dah tulis. Kalau alif tiada harakat. Lam 6 harakat. Mim 6 harakat. Okey, kita tengok yang bawah dia. Yang kedua. Bukan yang sebelah dia. Yang bawah pada alif lam mim tadi. Ada 4 pula huruf. Yang pertama alif. Yang kedua lam. Yang ketiga mim. Dan yang keempat ra. Okey. Macam mana nak kenal? Okey, alif automatik. Tak ada harakat. Okey, lam ada tanda mat ke atas dia. 6 harakat. Mim ada juga tanda mat ke atas dia. 6 harakat. Dan ra ada tanda tak? Okey, kalau tak ada tanda huruf selain huruf alif, ia 2 harakat. Okey, boleh? Jelas? Faham? InsyaAllah boleh ya. Okey, kita tengok pula contoh yang ketiga bawah ni. Okey, juga huruf alif, lam dan ra. Ada 3 huruf. Okey, alif tak ada harakat. Lam ada tanda mat, 6 harakat. Ra, 2 harakat sebab tak ada tanda panjang. Okey? Boleh. Okey, untuk alif, lam, mim, sad ni kamu tengok je sama. Alif tak ada, lam 6, mim 6, sad 6. Okey, ta, sin dan mim. Okey, ta ada tanda mat tak? Tak ada kan? Jadi dia 2 harakat. Sin 6 dan mim 6. Okey, ini untuk ain pula. Kamu belajar sebelum ni baca alin. Okey, ia boleh dibaca sama ada 4 atau 6 harakat. Okey? Ini baca alin. Okey? Okey, yang kedua huruf sin. Sin 6 harakat ada tanda mat dan qaf. Qaf 6 harakat. Okey, jelas? Okey, kamu boleh, kalau kamu faham ni, kamu boleh buat latihan yang Ustazah bagi dalam modul. InsyaAllah boleh. Alhamdulillah, selesai sudah berkenaan dengan tajuk bacaan huruf Fawatihus Suwari. Okey, sekarang kita masuk tajuk yang kedua, iaitu tanda waqaf. Okey, tanda waqaf ialah tanda berhenti.
berhenti. Tanda berhenti dalam Al-Quran. Seperti mana kita kalau kat jalan raya, dekat jalan raya, kamu akan jumpa lampu isyarat. Lampu isyarat ni ada time tu kamu kena berhenti, ada time tu kamu boleh jalan je. Macam tu juga dengan Al-Quran. Ada tanda-tanda yang menunjukkan kamu kena berhenti. Ada tanda-tanda yang menunjukkan kamu kena baca terus. Ada tanda-tanda yang menunjukkan kamu boleh pilih sama ada nak berhenti ataupun nak baca terus. Okey? Okey, jom kita berkenalan dengan 6 tanda wakaf dalam Al-Quran. Okey, yang pertama. Okey, ini ialah tanda mim. Mim. Okey, tanda huruf mim kecil ni. Okey, kalau dia ada dua ya. Kalau kamu tengok dalam Al-Quran, dia tanda mim yang tak berkaki macam ni. Okey, dia tak ada kaki kat bawah. Kalau macam ni, ini tanda berhenti. Tanda lazim berhenti. Lazim ni wajib berhenti. Kamu kena berhenti dekat ayat tu. Contoh dekat ayat ni, kamu tengok dekat hujung ni ada tanda ni. Dan bila kamu baca, kena baca awliya. Berhenti di sini. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada tanda yang kedua. Tanda qaf, lam, ya. Okey? Tanda ni kalau kamu jumpa, dia cakap lebih baik berhenti. Ustazah, saya nak baca terus boleh tak? Boleh, boleh baca terus, tetapi lebih baik kalau kita berhenti. Okey? Tengok kat sini, dia ada kat sini, boleh berhenti dekat sini. Tapi kalau nak terus pun tak ada masalah. Tetapi elok kita berhenti sebab kadang-kadang nafas kita pendek. Jadi bila ada tanda-tanda macam ni, berhenti je. Dia takkan ubah makna Al-Quran. Okey? Seterusnya, yang ketiga. Yang ketiga, tanda 3 titik ni. Kamu akan jumpa kalau dalam Al-Quran, dekat surah Al-Baqarah dah ada. Okey? Dekat muka surat yang kedua selepas surah Al-Fatihah tu, kamu akan jumpa tanda ni. 3 titik ni 2 kali. Okey, pertama, kedua. Kalau jumpa tanda ni, kamu boleh berhenti pada salah satu. Okey, tak ada masalah kamu nak berhenti dekat yang pertama ataupun yang kedua. Okey, kalau dekat sini, kalau kamu nak baca, contoh nak berhenti dekat yang pertama ni. Okey, baca macam ni. Zalikal kitabu la raib fihi. Adalah ayat yang seterusnya kan? Itu kalau berhenti yang pertama. Okey, kalau berhenti yang kedua, okey. Zalikal kitabu la raiba fih. Okey, wakaf dekat titik-titik 3 ni yang kedua. Okey, jelas. Okey, seterusnya tanda huruf jim kecil. Okey, huruf jim kecil ni maksudnya harus berhenti atau sambung. Harus ni tak ada masalah. Kamu nak baca terus pun boleh, kamu nak sambung pun boleh, tak ada masalah. Okey? Boleh pilih. Tapi kalau tak cukup nafas, eloklah berhenti. Okey, seterusnya tanda yang kelima. Tanda lam alif. Lam alif ni kalau dalam bahasa Arab, lam alif ni maksud dia la. La ni maksudnya tidak. Tidak maksudnya dilarang berhenti. Okey? Kalau jumpa tanda ni, tak boleh berhenti dekat ayat tu. Kena teruskan. Kalau kamu berhenti, dia akan ubah. Bukan ubah, dia maksud ayat tu tak lengkap nanti. Okey? Okey. Dan yang terakhir, yang keenam, tanda sad, lam, ya ni. Okey? Tanda ni maksudnya lebih baik meneruskan bacaan. Nak berhenti tak ada masalah, boleh. Tetapi lebih baik kalau kita meneruskan bacaan. Okey? Ustazah harap kamu jelas dengan penerangan Ustazah dan kamu boleh buat modul yang Ustazah bekalkan, insya-Allah. Alhamdulillah, selesai sudah PDPR kita hari ini. InsyaAllah lepas ni kita akan jumpa lagi dalam sesi PDPR yang akan datang. InsyaAllah. Sekian saja daripada Ustazah. Jangan lupa selalu baca Al-Quran ataupun Iqra kerana pahalanya amat berganda-ganda. Kita je tak nampak. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.